Biasanya ru'yah ni tuan-tuan kadang-kadang orang tak suka dengar. Dia tak suka dengar. Bila dengar ru'yah, dia tak suka dengar. Dia akan tak selesa. Dia tak seronok. Hati dia rasa macam menyampah. Tu mungkin tanda-tanda dia ada gangguan, ataupun mungkin dia membela, ataupun mungkin dia bersahabat dan sebagainya. Kalau dia rasa tak ada apa, okey je, insya-Allah tuan-tuan terkecuali daripada golongan sedemikian. Sebab apa? Ru'yah ni biasanya kalau orang yang terlibat dengan bersahabat dengan makhluk halus dan sebagainya, dengan jin dan sebagainya, dia respon yang dia tak akan selesa dengan keadaan tersebut. InsyaAllah kalau tuan-tuan, kalau kita dapat hafal, kita hafal pendek je, dalam 2 minit je. Kita baca 2 minit, hafal dia sebagai biar kita dapat biar betul-betul ayat ru'yah tadi melekat pada hati kita. InsyaAllah terhindar daripada gangguan. Tanda-tanda sihir dan kekuatan roh untuk mengatasinya. Jadi bab kedua ni dia cerita pasal sihir dan punca gangguan. Sihir bukan benda yang baru, bukan benda yang luar biasa, benda yang biasa sejak dari dulu lagi sampai hari ni. Dia pembuat, dia tak suka duduk dalam masyarakat umum, masyarakat awam, yang mana masyarakat tersebut tergolong daripada orang-orang yang beriman bertakwa macam tuan ni. Dia tak suka, dia tak boleh, tak ngam lah. Siaran tak sama, jiwa tak sehaluan. Dia rasa tak selesa. Dia akan suka sama geng-geng dia. Itu pun dia jarang sangat bercampur dengan orang. Biasa orang yang terlibat dengan sihir ni, orang pembuat santau seumpamanya, bomoh-bomoh seumpamanya, dia jarang terlibat dengan orang secara bebas. Dia ada khusus-khusus saja. Yang pertama, unsur-unsur sihir sama seperti hakikat sihir, yang yakni dia sangat tersembunyi dan tidak mudah dimaklumi awam. Kalau kita orang umum ni, awam ni, jaranglah kita dapat mengatakan ini sihir. Tapi orang yang pakar, dia dapat rasakan. Termasuklah mereka yang mengamalkannya. Kadang-kadang sihir ni, orang yang mengamalkan sendiri pun dia tak perasan dia terlibat dengan sihir. Seperti mana kita cerita lepas-lepas, dalam pengamalan biasa-biasa kita seharian, seumpamanya yang terlibat dalam kebudayaan orang Melayu seumpamanya, banyak terlibat dengan sihir-sihir, mentera-mentera dan sebagainya yang tanpa kita sedari. Sebagaimana lepas-lepas saya banyak baca mentera, tuan-tuan mungkin dengar kan. Mentera tadi dia merupakan satu ritual pemanggilan, menyeru kepada makhluk tadi supaya mendampingi ataupun menjaga ataupun sebagainya, Ataupun orang yang melibatkan diri dengan sihir tidak juga mudah diberi satu definisi yang dapat difahami oleh pembaca secara jelas. Orang kalau dicerita pasal sihir, kadang-kadang kita pun tak faham, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak faham. Tapi kita tak perlulah nak mengetahui terlalu mendalam tentang sihir ni. Yang kita nak tahu tentang mendalam sangat tentang hukum-hukum ibadah kita, sah batal ibadah kita. Kita nak tahu juga mendalam pasal tasawuf, macam mana kita nak perbaiki hati dan jiwa kita, nak ikhlas dengan Allah SWT. Kita nak tahu juga pasal hukum-hukum muamalat keduniaan kita. Sebab apa? Muamalat keduniaan kita ni, dia akan ada soalan di akhirat esok. Tidak ada satu pun berurusan kita atas muka bumi ni tanpa disoal di akhirat. Jadi yang tu kita kena tahu secara mendalam, sebab kita kena faham dan untuk kita mengamalkannya. Kalau setakat sihir ni kita mengetahui, mudah-mudahan kita boleh menghindarkan daripada terjebak. Baik. Biarpun tarikh sihir itu tidak mudah dijelaskan, namun ia tetap boleh difahami dan boleh diteliti melalui unsur-unsur yang wujud dalam amalan itu sendiri. Biasanya kita boleh tengok dah, tuan-tuan. Walaupun kita tak faham, kadang-kadang ditunjuk dekat TV macam mana orang buat, magician buat. Dia boleh masuk, dia boleh tukar duit kepada kertas. Ada satu ini pun best juga, tuan-tuan. Dia 2 beranak. Dia kata ayah dia terkagumlah tengok orang dekat tepi jalan tadi tukar kertas kepada duit. Ayah dia kata, apa engkau nak kagum? Engkau lagi hebat, engkau tukar duit dengan kain sekejap je. Ayah bagi RM100, kau tukar duit tu dengan kain 5 minit je. Duit tukar menjadi kain. Dia beli kain lah. Faham Anak dia kata tukar sihir tadi, tukar magic tadi, orang silap mata tepi jalan tadi, dia tukar kertas kepada duit.
Ayah dia kata, apa nak heran, kamu lagi hebat. Ayah bagi takdi RM100 duit, kamu tukar kepada kain selai. Lagi hebat dah, sekejap je. Ada belajar sihir tak? Tak belajar sihir. Di antara perkara-perkara yang terlibat dengan unsur-unsur tadi, kita boleh lihat, ya, banyak, banyak. Kalau kita tengok di TV seumpamanya, kalau dulu popular David Copperfield kan, popular. Banyak lagi lah, David Campbell yang tepi jalan tu, dia boleh buat macam-macam. Tapi tak heranlah tuan-tuan, benda ini berlaku sejak zaman sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah banyak cerita dalam Quran bagaimana Nabi Musa campak tukak dia jadi ular. Kan? Itu mukjizat. Sedangkan yang musuhnya campak tukak jadi ular, itu yang sihir. Banyak sihir ni. Rahsia yang tidak mudah diketahui umum. Islam menegah seseorang Islam mempelajari ilmu sihir. Sebab kita ditegah untuk belajar, bermakna kita tak perlu tahulah secara mendalam. Sekadar untuk mengenal, ini tak boleh, ini dilarang, ini sihir. Sebab sihir ini merupakan syirik kepada Allah SWT, dan Allah tak ampun dosa selagi mana kita tak bertaubat. Kita solat dah berapa banyak pun, kalau kita terlibat dengan sihir, terlibat dengan syirik, maka solat dah berapa banyak pun, buat kebaikan lah berapa banyak pun, pergilah haji 60 kali pun, tanpa kita bertaubat, semua tu akan jadi sia-sia. Sihir bererti manusia melakukan sesuatu tindakan dengan bantuan jin yang dipanggil, sama ada dipelihara atau dia buat sahabat. Biasanya orang nak melakukan sihir ni, dia akan melibatkan jin. Jin tadi dipanggil sama ada dengan cara membela atau bersahabat. Membela ni kita bagi makan. Bagi makan, adalah hidangan-hidangan makan yang kita sediakan. Membela ni kadang-kadang kita ritual, kita mentera, dia boleh datang kepada kita. Yang tu tak payah bagi makan, tapi boleh digunakan. Baik. Dalam masyarakat Melayu, penglibatan jin-jin dalam kehidupan manusia menimbulkan pelbagai kecelaruan apabila makhluk jin ini dirujuk kepada sebagai roh, khadam, wali, puteri bunian, puteri gunung ledang, apa lagi, rijabul ghaib, syekh-syekh dan sebagainya. Banyak. Kalau kita dengar pengamal-pengamal, dia kata dia ni, yang datang kepada dia ni syekh, datang dengan jubah warna biru, janggut warna hijau, turun dari langit, datang kepada dia. Bila dia meneleku dalam bilik sekejap, dia merenung, dia panggil yang datang, cakap dengan dia tu syekh. Kalaulah kita orang awam, bila dia kata yang datang ni syekh, kita kata apa? Kalau kita tak mengaji lah, kalau kita tak mengaji, kita akan kata apa? Ini takkan benda tak betul, kan? Yang datang tu dia cerita, ni syekh yang duduk dekat Mekah ni, syekh nama sekian-sekian, Syekh Abdul Qadir contoh kan, ni tak ada kena mengena nama dengan hidup dengan yang mati. Dia duduk kat Mekah ni, dia datang bila kita panggil dia datang, ataupun dia datang hari-hari tertentu saja. Tuan-tuan, tak ada kerja tuan-tuan. Bagi mereka yang melibatkan diri dengan ilmu kebatinan, mempertahankan diri dengan nama-nama panglima hitam, panglima hang tua, hang jebat dan sebagainya, sering dikaitkan. Bagi orang yang jenis ilmu kebatinan pula, mempertahankan diri ni, dia ambil lah roh-roh, nama-nama yang popular di zaman ketika dulu, panglima-panglima dahulu. Begitu juga dengan mereka yang melibatkan diri dengan persembahan teater tradisional seumpamanya, di mana nama-nama puteri, nama-nama tuhan-tuhan Hindu, dewa-dewa, Mahabharata dan sebagainya akan disebut. Seumpamanya saya selalu sebut, kalau dalam wayang kulit kan, nama-nama pelik-pelik, dewa Sanggora api kan, Mahorisi mata api, Mahabharata, Ramayana dan sebagainya, disebut-sebut benda ni. Dengan demikian mereka akan melibatkan diri dengan amalan ini, termasuklah mereka yang mempelajarinya, ialah mereka yang berdamping dengan jin. Kerana itulah pelajari ilmu ini ditegah. Jadi apabila benda yang melibatkan dengan jin, maka Islam menegah. Islam menegah.
Bila Islam tegah, jadi tak popular lah ilmu ni. Hanya popular dalam kalangan orang yang nak gunakan je. Biasanya orang melibatkan dalam perbomohan, orang yang nak ambil upah kerja buat santau, dia nak guna lah ni. Ataupun orang-orang yang membela, dia akan nak guna, ya? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Walaupun kita tahu banyak tempat dalam Quran Allah sebut innahu lakum aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin. Kita baca dalam setiap malam Jumaat, ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, wahai anak Adam, janganlah ikut syaitan, mereka tu musuh yang nyata. Tahu, semua tahu. Allah SWT menyuruh agar setiap orang menganggap syaitan itu musuh. Banyak tempat dalam Quran Allah sebut supaya kita ni jangan mengambil syaitan sebagai bos, sebagai tempat minta tolong, ya, sebab mereka itu musuh kita. Mereka tak putus asa untuk menyesatkan manusia dengan apa cara sekalipun. Kita, oleh kerana kita ni ada time iman kita okey, ada time iman kita slow, ada time kita nak berehat, ada time kita nak tidur, ada time kita nak semayang, ada waktu kita nak pergi ke tandas, ada waktu kita nak pergi kerja. Tapi mereka tak, sepanjang waktu menghasut dan menggoda manusia. Dia tak ada tidur, dia sentiasa overtime 24 jam, tak berhenti. Kita ibadah 5 minit je, itu pun kalau imam baca panjang, dia dah mula ni panjang sangat lah pula dah baca ni, dia nak cepat kan. Ibadah pun kita hanya beberapa minit je. Jadi alhamdulillah bertuah tuan-tuan ni, daripada maghrib hingga isyak tuan-tuan duduk di masjid sambil-sambil berzikir, dengar saya celoteh sikit, niat buat iktikaf, dapatlah masa panjang sikit. Kalau tak duduk, lepas sembahyang maghrib tadi terus cabut pergi pasar malam, tinggal waktu sembahyang tu lah sekejap, dah siang hari kita sibuk dan masa ibadah kita sangat pendek. Jadi kalau kita tak merancang masa ibadah kita, maka pendeklah. Kita akan disibukkan dengan kehendak dunia yang mereka sentiasa hasut kita. Tak payahlah duduk di masjid, tak payahlah pergi masjid, pergi surau, tak payah. Duduk di rumah je malam ni, tak dipenat kan? Balik tengok TV, dengan ceramah kat TV pun okey, kat YouTube pun okey. Lama-lama kita begitulah, ya. Baik. Terdapat golongan manusia yang meminta pertolongan ataupun perlindungan daripada makhluk ini, dan makhluk ini juga akan hanya menambah kesesatan sahaja. Innahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya manusia lelaki minta tolong dengan golongan jin dan akhir sekali jin tadi akan menambah dosa. Ke awal mungkin kita nampak dia akan beri pertolongan, memang begitu cara orang nak menipu ni, dia tolong dulu. Lepas kita dah terjerak dengan dia, memanglah jadi mangsa lah. Selain daripada menyebabkan seseorang itu melakukan dosa-dosa besar, iblis dan syaitan juga boleh menyebabkan seseorang itu menyekutukan Allah. Itu yang tak nak. Pergi jumpa Tok Momong, belum percaya lagi, dan 40 hari amalan kita tertolak. Kalau percaya, kita syirik kepada apa yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.